Boleh dengar Sifu cakap tak? Kalau boleh dengar bagi Sifu satu. Mari tengok. Okey. Terima kasih. Welcome. Selamat datang ke New Week. Tipan Yaki kita. Okey. So di sini hari ini sangat excited Sifu sangat excited. Okey, 3 perkataan describe my feeling. First, excited. Second, sangat excited. Third, sangat excited. Okey. So hari ini penuh dengan excitement Kenapa? First, baru ini Sifu nampak pagi saja nampak berita baik. Zhejiang tumpaskan Axelsen rangkul kejuaraan All England. Yeay! Malaysia boleh. You orang mesti kena tahu Sifu ini pemain badminton, you orang tahu tak? Siapa sini tahu bagi Sifu yes. Bagi Sifu yes. Siapa tahu Sifu ini adalah pemain badminton? Okey, Sifu nak bagi tahu you sedikit kisah tentang Sifu. Okey, sebenarnya Sifu main badminton sampai tahap negeri tau. Lagi sedikit sudah sampai national. So memang gila lah. Sifu memang gila badminton. Okey. Sampai masuk U pun kita wakil U pun menang menang itu Masum champion. Okey. UTM Masum champion zaman Sifu Masum champion. Lagi pun keluar bila graduate pun Sifu gila badminton tau, gila. Sampai satu tahap you tahu tak? I punya kehidupan Sifu hanya kerja dengan badminton saja. So pada satu hari senior Sifu ajak Sifu buat forever tau. So bila Sifu join forever, sebenarnya Sifu bukan minat sangat. So Sifu masih suka kepada kerja dan masih suka kepada hobi Sifu main badminton tau. So tiap-tiap kali bila apply Sifu, call tau. Datang meeting. I tak nak angkat telefon dia. I tak mau angkat. I cakap, ayo kenapa you sangat kacau Orang tengah shock main badminton you call panggil bagi meeting pula. So Sifu memang itu sangat degil macam itu tau. Dan kadang-kadang Sifu buat sampai OT you tahu Sifu kerja dekat bank. So bila kerja dekat bank banyak kerja tau. Banyak kerja sampai bila Sifu dekat loans department. Kadang-kadang itu office tak sempat buat Sifu bawa balik rumah continue buat tau. Sampai Sifu pecah rekod itu bank 50. Sifu boleh lulus 50 loan pada satu bulan. Ini rekod. Gila, memang gila kerja lah. So pada satu hari, apa yang buatkan Sifu kita cakap insaf kita cakap insaf. Apa yang buatkan Sifu insaf tau. So satu hari bila Sifu pergi dengar talk tiba-tiba Sifu dengar itu speaker cakap, dia cakap tentang satu story tau. Ini story tentang satu kadis. Satu kadis girl young girl. Very young girl. Okay, ini young girl dia dekat itu zon perang tau. Itu dekat Afrika. Ada satu tempat peperangan. So ada saat itu reporter tau, dia pergi sampai itu medan itu tempat pergi ambil gambar, ambil tulis itu news. So dia terjumpa tau, dia terjumpa ini gadis muda. Jalan dari jauh dia jalan sudah berapa kilometer more than 10 kilometer. Itu pun tak apa. Dia jalan more than 10 kilometer, dia dukung satu baby tau. Dia dukung di belakang dia satu baby, dia angkat dia jalan 10 kilometer. So itu bila itu wartawan, itu reporter bila dia jumpa ini young ladies, young girl, dia pun pelik lah, dia tanya dia, apa pasal ini peperangan sudah orang semua larikan diri semua nak selamatkan nyawa, you masih mau dukung satu baby mau jalan sampai 10 kilometer, you tak takut kah? You tahu itu gadis dia semua badan dia banyak darah. Itu pun banyak habuk sudah hitam dah semua. So dia pun tanya dia soalan ini you tahu apa itu gadis jawab Itu gadis jawab, he my brother. Dia tahu, dia cakap ini adalah adik saya. Betul? So itu ini kisah benar tau. Ini reporter tulis ini berita dekat surat khabar. Dia cakap
sampai satu orang boleh sampai tahap dia bagi maksimum tau. Bila dia dukung siapa? Bila dia dukung itu adalah adik dia. Okay? You bayangkan hari ini. Okay? Macam Sifu dulu, kenapa Sifu tak insaf tau? Because Sifu tak tahu. Sifu tak tahu Sifu kerja dekat bank sebenarnya Sifu dukung siapa tau? Sifu dukung adik bank punya bos. Bukan dukung adik sendiri. Okay? Patut Sifu mau dukung siapa? Mesti mau dukung adik sendiri, betul tak? That's why hari ini di sini kita ada 200 orang. Okay. Mungkin antara kamu ada orang yang juga banyak alasan macam Sifu dulu. Oh, saya kena buat OT lah, saya kena buat inilah, buat itulah, kerja saya sibuk ke apakah. Okay, samalah. Sifu hari ni, Sifu nak buat you insaf juga hari ni. Okay. Sebenarnya you nak fikir tau. You buat forever living, you adalah dukung adik you sendiri. Apa pasal you tak dukung adik you sendiri? Okay, cuba bayangkan kalau satu hari dekat kampung kita ada fire, kebakaran. So you nak dukung, you nak selamatkan adik you sendiri ke you selamatkan adik jiran you dulu? Okay, kalau you selamatkan adik you sendiri, you tulis me. Kalau you selamatkan adik jiran kamu, you tulis you. I nak tengok. Okay, jawab Sifu. Sini siapa nak selamatkan adik you sendiri, you tulis me. Nak selamatkan adik jiran you, you tulis you. Sifu nak tengok. Tampak? You nampak tak? So you orang sama tengok banyak me. Kenapa? Because adik kita yang paling penting, betul tak? That's why hari ni sama. You buat forever living, ini forever dia umpama adik kita tau. Kita dukung dia berapa susah pun. Sampai darah, sampai itu habuk, semua penuh ke, kita masih mau dukung dia. Kenapa? Because ini adalah adik kita. Sifu harap ini kisah yang buatkan Sifu insaf, boleh insafkan anda semua juga. Okay? Jangan kau kerja OT. Tapi you lupa, you bukan dukung adik you. You dukung adik bos kamu. Okay? Ini yang penting. Okay? So Sifu harap you orang nampak ini. Walaupun you tengok badminton. Okay, kenapa Sifu? Itu badminton pun Sifu nampak itu badminton dia ada jangka hayat lah. Kita tak boleh main sampai tua. Betul tak? Itu sebab Sifu pun rasa Sifu nak ada satu masa depan yang lebih baik. Dan bukan senang lah. That's why I sangat respect, I sangat happy Ini Zhijia dia boleh menang All England. Sudah berapa lama Malaysia baru boleh lahir satu orang lagi menang All England. You bayangkan. Dari untuk lahir seorang juara itu All England sudah beribu-ribu orang sudah kita cakap apa? Sudah di sepanjang jalan jalan-jalan tanam banyak sudah tanam tak nampak lagi. Faham tak? That's why lebih baik kita buat dukung adik kita buat satu bisnes yang betul-betul kita boleh berjaya. Ini antara kisah Sifu nak share. Ini sangat good news. Okay? Thank you very much. Very good. So hari ini jangan lupa tau. Jangan bagi alasan. Bila nak dukung adik you, jangan bagi alasan. Sifu cuaca panas. Sifu cuaca sejuk sangatlah, susahlah. No alasan. Ini adik kamu. Mau angkat ke, tak mau angkat ke, itu atas kamu. Okay? Sifu, bukan Sifu, itu adik kamu. Okay? You mau dukung, tak nak dukung, you punya cerita. Okay? So di sini Sifu, ada satu pantun. Yes, kita tiap-tiap hari kena bagi pantun. Because Sifu ada tips ni pantun. Tiap-tiap hari pun ada tips. Okay? So, harum bilik wangian lavender. Di ruang balkoni tersusun aloe vera. Apa khabar para jutawan forever? Moga kita semua terus sihat sejahtera. Yeay! Okay, ini pantun hadiah bagi kamu semua pagi ini. So next Sifu nak jemput. Okay, itu kita cakap pencipta, itu asas punya orang keluar. Okay, Ustaz Zubir. Yes, Ustaz. Ustaz ada? Yes, Ustaz pantun ada sini? Tak ada? Ada Sifu, ada. Baik. Sorry, okay. Apa kabar semua? Terima kasih banyak Sifu. Yes, morning. Okey, assalamualaikum semua kawan-kawan, rakan-rakan yang saya kasihi, yang saya hormati, masya-Allah. Semua hebat-hebat Melaka, masya-Allah. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu lepas, alhamdulillah. Kalau tengok minggu lepas punya, masya-Allah, bila nak masuk Tepan Yaki,
baik hari Senin maupun hari Rabu, Masya Allah. Memang oi. Dia punya momentum tu sukar untuk dikatakan lah, Masya Allah. So Alhamdulillah pagi ini sangat-sangat bersyukurlah. Apa tu, result minggu lepas Alhamdulillah ada juga peningkatan, Alhamdulillah, Masya Allah. Dalam semalam, 2 hari lepas, Alhamdulillah isteri saya dapat close satu kawan dia, Alhamdulillah. Ini kira macam first customer dia lah yang dia dapat shading dan Alhamdulillah dapat close. Kemudian esoknya tu Alhamdulillah saya pula dapat close satu kawan saya, Alhamdulillah. So bulan ni Alhamdulillah lah dapat settle 5 sisi awal sikit. Sebelum ni last day baru dapat settle. Bulan ni Alhamdulillah minggu ketiga Alhamdulillah dapat settle lah, insya-Allah. Alhamdulillah. So mudah-mudahan saya doakan semua pun terus dapat capai target. Yang belum settle 5 sisi, insya-Allah masih ada masa. Dan yang kita punya nervous, kita boleh ada masa lagi untuk kita bawa mereka kepada VIP, insya-Allah. Okey, so sebelum just saya nak kongsi itu je lah, kegembiraan dapat settle 5 sisi dan isteri saya pun Alhamdulillah dapat upgrade diri dia, dapat close VIP. So sebelum saya serah kepada Sifu balik, okey, saya bagi hadiah juga pantun sikit. Okey, bulan Syaban ramai buat kenduri, bulan Ramadan tidak lama lagi. Lumrah leader kena pandai bawa diri, jangan tunggu orang lain datang, caskan energi. Okey, satu lagi. Bulan Syaban ramai buat kenduri, bulan Ramadan tidak lama lagi. Dukung forever macam dukung adik sendiri. Jangan lagi bagi alasan, teruskan pergi. Okey, itu saja. Wah. Thank you. Nampak? Terus faham dukung adik, terus ada pantun. Wah, yes. Okay, next. Sipu nak jemput Raja Nomas ni. Yes. Ada? Ada, Sifu ada. Okey, jap. Saya nak tutup ini dulu. You kena tutup satu. Okey. Okey, so assalamualaikum. Jap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey. So alhamdulillah 3 kesyukuran Kak Raja hari ni. Yang pertama, Kak Raja rasa bersyukur sebab dapat jumpa depan-depan kita punya GLT Yuslida, dapat sedut aura dia, dapat peluk, dapat cium dia semalam. Okey, yang kedua dapat lepaskan Gian setelah berpuluh tahun Kak Raja tinggal dunia jadi MC ni kan semalam. Dan yang ketiga alhamdulillah dapat peluk kereta idaman. Kan semalam jumpa dengan GLT Yuslida. So Kak Raja rasa bersyukur sangat semalam sebab GLT Yuslida bagi Kak Raja satu peluang yang sangat besar pada Kak Raja untuk Kak Raja jadi MC satu majlis, satu program nak ubah hidup sempena road tour dia ke negeri Kelantan lah. Okay. So rasa semalam memang orang kata satu peluang yang memang rasa Allah nak bagi pada Kak Raja cipta peluang tu lah untuk Kak Raja kan, sebab tiba-tiba kalau ikutkan perancangannya GLT Yuslida dia akan buat talk pada pukul 2 petang, tapi orang kata memang Allah tu the best planner kan. Dia nak bagi Kak Raja lepas Gian satu sebab dah lama aku tak beraksi dekat pentas kan, jadi MC. Last rasanya masa dekat universiti dululah last jadi MC kan. Tapi macam kalau kat dalam live tu kita biasalah kan, sebab tapi kita tak jumpa orang kata real audience kan, tapi bila semalam kita jumpa real audience kan. Jadi macam lepas Gian weh. Memang lepas Gian. So semalam ikut perancangan pukul 2 GLT Yuslida akan bagi talk lah kan untuk GEP program dekat program Noh tu. Jadi
Allah uji GLT Yuslidah dengan tiba-tiba dia kena cirit berit kan. Lepas tu sampai kena ambil air masuk air dekat hospital lah. So maknanya majlis tu drag sampai pukul 4 kalau tak silap baru GLT Yuslidah sampai. Jadi dah lah aku ni dah lama tak Kak Raja ni dah lama tak beraksi kat depan kan. Jadi tiba-tiba kena jadi MC untuk isi kekosongan masa yang lama tu. Tapi alhamdulillah lah Allah bantu dengan adanya Eagle Manager Izzati juga, Eagle Manager Kak Zuraida juga, alhamdulillah sementara tunggu 2 hingga pukul 4 tu Kak Raja mampu buat pengisian lah. Mampu buat diorang happy dalam masa menunggu tu kan. Jadi itu adalah satu kejayaan yang besar juga sebab ini adalah kali pertama tim Kelantan buat program dan tiba-tiba Allah uji dengan satu benda yang sangat tak menduga kan. Kita plan lain dan kita tak biasa buat program kan. Dekat Kelantan kan. Betul tiba-tiba berlaku ujian macam tu tapi Kak Raja puas hati sebab kita punya GLT Yuslidah memang dia puji. Dia kata it's a good job sebab kita orang boleh buat boleh buat sesuatu yang luar biasa kan. Benda yang tak expect tu berlaku tapi kita boleh counter benda tu jadi satu event yang meriah hingga ke akhirnya lah. Okay, so untuk pengetahuan semua memang semalam GLT Yuslidah turun tapi dia lebih kepada untuk kita punya untuk GLT Yuslidah punya team lah. Sambil dia jumpa dengan CBM Ina semua tu. Jadi dia turun Kelantan, dia nak jumpa dengan anak-anak team dia daripada Rich Academy lah. So tu ada yang tanya kan, ada turun GLT ada ke? So majlis malam tu memang khas untuk team-team Rich Academy lah sebab kami pun kali pertama kan selalu jumpa dekat alam maya je kan. Jumpa ni hari ni dapat jumpa live pun memang macam mana kita tengok dia dekat Zoom macam tu lah dia aura dia. Semalam daripada dah habis tu daripada day 1 pergi ke kereta pergi makan, lepas tu sebelum nak balik tu kumpul lagi last kali pukul 12:30 malam rasanya baru settle sedut aura dengan GLT Yuslidah kan. So benda yang sangat menarik lah, memang enjoy. Dan terima kasih pada GLT Yuslidah sebab dia selalu bagi peluang dan luang pada Kak Raja untuk ke depan kan. Kan walaupun dah lama Kak Raja tak bercakap depan orang tapi because dia bagi Kak Raja keyakinan tu, dia selalu bagi peluang untuk Kak Raja ke depan. Jadi orang kata bila dia disuruh kita tu Kak Raja memang tak ada say no, kata yes je sebab Kak Raja nampak itu adalah peluang untuk Kak Raja improve Kak Raja punya skill. Dari segi mentor untuk kita sediakan diri kita menjadi mentor kan. So daripada situlah. So ni insya-Allah untuk next dia nak bagi peluang kepada team supervisor pula untuk buat kelas kan. Untuk sistem dia kelas tu dia nak bagi peluang kepada semua supervisor jadi speaker pula. So Kak Raja anggap itu bukan satu macam tekanan tapi dia macam satu peluang lah kan untuk kita improve kita punya skill kan. So itu saja Sifu. Thank you. Okay, so, ada satu pantun Sifu. Ya. Okay, bila nasihat, Dok Asyik cakap whatever tapi jangan disimpan dalam hati. Okay. Selamat pagi Jutawan Forever. Ini platform pejuang sejati. Okay. Thank you. Hebat first time. Sifu pun nampak banyak gambar-gambar dekat Facebook lah. Ini PCM. Ramai sudah pergi mana? Pergi Kelantan. Okay, so kita doa use cepat sembuh. Okay. So Sifu pun tak tahu dia ada apa cirit-birit lah. Okay. Thank you for your sharing. Tak apa. Okay. Nanti Sifu pun mungkin akan jumpa lah. Mereka sekarang mungkin sudah sampai Kuantan pula. Okay. So thank you. So next Sifu nak jemput. Yes. Wah, ini ada 2 nama ini special. Rawani Razali. Yay! Good morning Sifu. Good morning semua BO International. Minta maaf Sifu apa letak angkat tangan dekat 2 nama. Sebab hari ni very special. Hari ni saya berjuang bukan untuk diri saya tau. Cepat-cepat masuk. Dengar. Okey. Berdengung ke? Boleh?
Okey, sebab saya pagi ni Sifu, saya selalu dapat turn dalam tempayaki. Selalu dapat awal. Okey, tapi saya nak dukung satu adik-beradik saya dekat Forever ni. Kesian dia Sifu, dia dah sampai gastrik Sifu. Sembelit tak boleh share dekat tempayaki. 5 kali dia masak tempayaki, dia tak dapat share Sifu. Jadi saya nak dukung adik-beradik saya yang saya sayang kat Forever ni. Beliau adalah Satline. Ya, Satline Kak Wani, dia Arujat Circle yang dah banyak bantu Kak Wani sejak Kak Wani bermula lagi daripada Forever sampai sekarang. Dia macam side mirror. Dia macam side mirror kita. Ya, orang yang banyak ajar Kak Wani juga selain daripada Sifu Hamiza Hamdan. So Kak Wani nak jemput CBM Lila Maskon. Assalamualaikum. Yes. Good morning. Morning. Okay, thank you adik Kak Lila yang sangat melting. Okay, actually kan Sifu bukan kali kelima tau. Kali ke-7. Kali pertama yang first week tu, Isnin yang hari pertama 1 hari bulan tu actually memang masuk lambat dalam 10.30. So memang dah berdiri, so kali tu memang tak angkat tangan. The rest memang angkat tangan. So just Kak Lila nak share, bila kita belum dapat sesuatu tu, jangan salahkan dengan keadaan, jangan salahkan diri sendiri. Diri sendiri yang tak cepat, diri sendiri yang itu, yang ini, gitu kan. Okay, so 3 perasaan Kak Lila, okay, untuk hari Isnin yang berbahagia ni. Okay, sangat bersemangat, okay. Kak Lila sangat energetik dan sangat-sangat excited nak share dekat korang, okay. So actually bila kita dapat share dekat Tempayaki ni bukan nak tunjuk kita hebat ke apa tau. Okay, so sebab kita tak tahu rezeki kita ni sampai bila Allah boleh bagi macam gini. So untuk kita bagi rezeki kita tu berpancangan, pahala kita tu berterusan, okay. So bagilah something yang supaya orang boleh gunakan, okay. Boleh gunakan maksudnya ilmu ataupun inspiration ke, motivation ke yang boleh bagi orang rasa untuk berubah untuk diri dia. Macam gitu. Okay. So duit memang everything, dan juga untuk yang kickstart nanti ni, okay, 1 juta bukan wang tu kan, so kat situ kita belajar, macam-macam kita boleh belajar. Okay, so Kak Ila nak share 3 rasa syukur Kak Ila. Okay, first, tahun ni adalah tahun ke-6 Kak Ila dekat Forever. So betul, kita punya network ni, dia punya spread ni macam virus tau. Okay, kita tengah bercakap kat sini ni, okay, ada je downline yang beli dekat center dekat KK. Kak Ila kat JB, ada yang kat KK, ada yang dekat Kuching. So buat je. So dulu bila Kak Ila cakap, bila tanya-tanya dengan Satline ke, bila kita jumpa kat event-event besar macam tu kan. So bila kita tanya apa rahsia apa semua kan, mesti kita nak korek rahsia. So mesti orang tu cakap buat je. Geram tak bila orang cakap buat je. So ini adalah bila tahun ke-6, ialah hasil daripada kita buat je. Okay, network memang dah berkembang. Lepas tu yang kedua, okay, hari ni actually sebenarnya dah minta Kak Ila punya husband untuk masuk dulu dalam Tempayaki sebab hari ni bawa mak pergi check up, okay. Dan alhamdulillah sebenarnya awal-awal buat Forever dulu sebenarnya memang nak bisnes. Okay, memang nak bisnes. Tapi semua tahu kan, Kak Lila punya video buasi tu dah berjuta dah orang guna. So itu untuk diri sendiri, testimoni untuk diri sendiri. Tapi untuk ahli, untuk family, okay, untuk especially untuk mak lah mak kencing manis. Lepas tu macam biasa darah tinggi tu penyakit untuk penyakit orang kaya kan. Okay, lepas tu actually mak punya insulin tu dah memang dah tak insulin. Sekarang dah makan pil yang sikit je lah untuk kontrol dia punya kencing manis. Kadang-kadang dia pun tak makan. Cuma 2 tahun lepas dekat Kota Tinggi ada isu air. So mak diuji dengan eczema yang sangat kronik. Eczema kronik tau. Sampai dia kena masuk dalam every month dia kena pergi check air. Okay. So hari ni tadi Kak Lila hantar mak pergi check up. And then minggu depan insyaAllah, bulan depan insyaAllah adalah check up yang terakhir dia. So case akan close terus sebab kulit dia dah sangat cantik, dah tak macam kulit katak tu. Tahu kan orang eczema macam mana kan? Kalau dia garu lepas tu dia kering, so memang sangat kasar. Okay, so
Yang itu memang kita bagi dengan aloe jelly, propolis cream, tapi dalaman jangan cakap lah. Memang untung kan anak dia dah 48% kan. So dia just order je. Okay, dan paling best adalah mak punya impian adalah untuk dia naikkan dia punya rumah ngaji. Okay, so bila rumah mengaji dia tu dah makin ramai orang datang, okay, orang datang buat dalam grup-grup ngaji dia tu, so dia boleh tershare. Orang tanya dia, okay, macam mana, sebab orang mengaji biasa duduk lama, okay, bila duduk lama nak bangun tu lutut dah tak boleh nak bengkok, tak boleh nak tegak tau. Okay, so mak relax je boleh duduk lama semua kan. So dia ada, tak tahulah mana datang kekuatan dia untuk dia share. Okay, aku minum aloe vera gel. So dia keluarkan aloe vera gel tu dia bagi kawan-kawan dia rasa. Okay, start daripada aktiviti dia yang macam gitu tu. So dia boleh, macam mana nak cakap sales setakat 1,000 ke 2,000 tu sebelah mata dia je untuk geng-geng ngaji dia. Okay, so kat situlah insyaAllah nanti petang ni, okay, kes eczema dah close, badan dah mula sihat, dah makin nampak muda. So insyaAllah nanti Kak Ella nak reward dia shopping barang kemas petang ni. InsyaAllah dapat 30 gram ke kan. Okay, so itu untuk mak yang kedua. Okay, yang ketiga alhamdulillah dapat just nak share kat korang. Okay, actually abah Kak Ella. Okay, tadi cerita pasal mak, ni cerita pasal abah Kak Ella. So abah memang sangat-sangat orang yang kuat kerja. Okay, dulu dia selalu tak ada kat rumah, terbang balak, okay, duduk dekat Pahang sana, stay sebulan, 2 bulan baru balik. So nampak dia punya kerja keras untuk family kita orang. So actually abah dengan mak tak ada masalah tentang duit. So kita dapat berapa pun, jangan kita rasa nak bagi dia 100, 200 tu rasa macam berbaloi ke tak untuk mak abah. Tak. Bila kita bagi sikit pun untuk mak abah, okay, dia memang sangat-sangat happy. Okay, jangan rasa macam kalau family kita dah rasa banyak duit, okay, walaupun dia selalu advice kita suruh saving, bagi je. Okay, bagi je walaupun siapa dia. Utamakan family kita, adik-beradik kita, orang terdekat kita, makcik, pakcik kita yang ibu tunggal semua tu bagi. Okay, so utamakan family terdekat kita. Dan alhamdulillah 27 hari bulan Februari yang lepas, okay, actually nak share daripada yang start 1 Mac tu, okay, Kak Ella dapat belikan abah satu Honda City baru untuk abah yang generation yang ke-5. Okay, so itu rasanya bila Kak Ella ingat-ingat benda tu Kak Ella dah imagine masa dia hantar Kak Lila naik, kita orang panggil dia Datsun Tonggek warna kuning tau. Dulu abah pakai Datsun Tonggek warna kuning tu. Okay, hantar Kak Ella pergi belajar. Kadang-kadang rasa macam rasa alamak kita abah macam ni. Okay, so cakap dengan dia, okay abah, Alun janji belajar betul-betul, nanti Alun belikan abah kereta. Bila ingat benda tu apa yang Kak Ella cakap tahun 2000 yang lepas, tahun 2000. Okay, so bila kita back semula, ingat benda ni semula, ya Allah Tuhan, rupanya dah lama dah aku idamkan benda ni. So maksudnya bila kita nak mulakan sesuatu tu, ingat balik kita punya big why. Big why. Okay, Kak Ella pun tak sadar, Kak Ella sebenarnya dulu tak tahu apa big why. Sebab memang buat business forever ni business yang pertama yang Kak Ella buat serius sungguh-sungguh. Tak tahu pun pasal big why. So bila kita faham macam gini, so okey tak ni? Okey kan? Okey. Okey. Tadi macam terlap. Okey. Okey. So maksudnya big why tu sangat-sangat penting untuk force diri kita supaya kita boleh pergi jauh lagi. Okay, so Kak Ella stop sampai sini dulu. Sorry terambil masa lebih sikit untuk 7 kali Kak Ella angkat tangan yang tak dapat tu. Tak apa, kita buat sampai jadi. Okay, Kak Ella doakan semua yang ada dalam ni, ada 317 ni, okay, capai semua insentif kat Forever, bahagikan parents, bahagikan adik-beradik, bahagikan upline, sideline, FLP Malaysia dan juga FLP satu dunia. Okay, thank you, bye. Okay, thank you. So pandai ya Rawani. Terus belajar dukung adik, terus dukung. Okay, so Lila pun hari ini sangat sangat happy. Kenapa? Dia boleh lepas itu sembeli puas-puas sampai dia puas-puas 7 kali tunggu. Okay, sekaligus kasih lepas. Okay, kita thank you. Ucapkan tahniah kepada dia. Okay, thank you for your sharing. So next kita nak jemput, yes, Ustaz Usama. Yeah. Sekejap. Okay, boleh unmute. Okay.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi Sifu. Pagi. Pagi. Ya, Masya Allah, saya pun dah hampir-hampir sembelit sebenarnya. Dah banyak kali angkat tangan, tapi Alhamdulillah kali ini berpeluang. Alhamdulillah. Ini antara kesyukuran yang besar yang saya nak sebutkan pagi ni. Dapat sharing di Tepayaki. Dan sebenarnya sharing di Tepayaki ni memang betul-betul hot lah Sifu. Dan kawan-kawan semua, memang kita kalau boleh, kalau berpeluang untuk sharing lah. Sebab apa di sinilah kita akan dapat bina balik kita punya energi. Sebab kita ni manusia. Bila masuk manusia ni, Allah Ta'ala beritahu ada khulqal insanu ajula, khulqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan sifat dalaman dia adalah gopoh. Dan manusia itu dicipta dalam sifat dalaman dia itu dhaif, lemah. So memang kita lemah. So sebab tu kita kena ambil peluang setiap Isnin dengan Rabu ni kan, untuk kita join. Kalau kita tak dapat sharing, kita cubalah stay kat sini. Kan, Masya Allah, kita tengok kawan-kawan yang positif. So insya Allah aura positif ni akan dapat pada kita. So pagi ni saya nak kongsi satu hadis. Saya nak kongsikan satu hadis kepada kita semua. Kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyabal kasbi kasbut tujar alladhina idza haddathu lam yakdhibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza ishtaraw lam yadhummu wa idza ba'u lam yamdahu wa idza kana 'alayhim lam yamqulu wa idza kana lahum lam yu'assiru wa fi sya'bil iman. Okey, hadis ni adalah sangat penting untuk kita semua. Sebab kita pun selalu dengar, Sifu selalu bagi tahu, kita selalu dengar daripada sahabat-sahabat kita bahawa bisnes yang kita buat ni bukan setakat untuk dunia. Bahkan untuk kita punya akhirat kita. Untuk akhirat kita juga. Sebab kita hidup kat dunia ni sekejap. Tak tahu bila mati. Yang pastinya kita akan hidup di akhirat buat selama-lamanya. Sedang hadis ni bagi tahu sesungguhnya sebaik-baik pendapatan ataupun sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan seorang peniaga. Disebut jelas dalam hadis ni, pekerjaan seorang peniaga yang macam mana? Apabila dia berkata-kata, dia tidak menipu. Dia tidak menipu orang. Walaupun kita mungkin kita nak ambil orang, nak ajak orang kepada kita nak ajak orang, nak ceritakan tentang kebaikan forever, walau apa pun, kita kena jaga lidah kita. Jangan kita tipu. Bila kita tipu, akan terangkatnya keberkatan. Tak ada berkat. Tak akan ada keberkatan. Yang kedua, apakah ciri-ciri peniaga yang terbaik? Wa idza tuminu lam yakhunu. Apabila dia diberi amanah, dia tidak akan khianat. So kita semua sebenarnya, peniaga-peniaga forever diberi amanah. Diberi amanah harga forever. Okey. Untuk harga orang yang bukan ahli, harga dia RM99 sebotol. Itulah amanah. Sebab tu saya selalu tekankan, itu adalah amanah. Amanah yang telah diamanahkan kepada kita sebagai FBO, kita jangan mengkhianati amanah. Jangan kerana kita nak dapat untung, nak tarik pelanggan ramai-ramai pada kita, maka kita turunkan harga sebab kita dapat 8%. So jangan kita khianati amanah. Ini adalah sangat kita kena pegang betul-betul. Kita kena pegang prinsip ini. Kita dah pegang amanah dah diberi amanah. Forever orang yang tidak ahli RM99. Siapa pun dia, kalau nak bagi, jangan turunkan harga, bagi sedekah terus. Kita bagi jual. Kita jual satu botol aloe vera RM99, saya hadiahkan kat makcik seketul sabun. Saya hadiahkan makcik seketul sabun. Jangan turunkan harga RM99, tapi kita bagi hadiah seketul sabun. Hadiah, tahadu tahabu. Dengan bagi hadiah, akan wujudnya kasih sayang. Orang akan terikat dengan hati dengan kita. Ni kita kena pegang. Kita kena bijak. Dan yang ketiga, wa idza wa'adu lam yukhlifu. Apabila dia berjanji, dia tidak akan khianati janji. Ini peniaga yang terbaik. Bila dia berjanji, dia tak akan khianati janji. Dah janji dah. Kan? Okey, kalau you buat 5 cc bulan ni, I bagi you 1 MPD. Contohnya, ini janji kita. So, jangan kita khianati. Kita pegang betul-betul janji. Kan? Lebih kita janji, kita kena tepati. Dan yang keempat, wa idza ishtarau lam yadhummu. Apabila dia membeli, dia tidak menghina barang orang supaya orang turunkan harga dia.
Dia tidak akan buat lagu tu. Wa idza ba'u, apabila dia menjual, lam yamdahu. Dia tidak overclaim. Dia tidak terlalu overclaim barang dia. Awak minum aloe vera gel ni, saya janji cop jari kat sini. Hari ni juga awak akan sembuh. Tak, itu tak boleh. Itu orang panggil terlalu overclaim barang kita. Ini bukan daripada tertib forever. Bahkan tertib forever yang dibuat ini, undang-undang forever, kita punya law ni sebenarnya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita kena yakin. Subhanallah. Kita kena yakin. Kan? Wa idza kana alaihim lam yamtulu. Apabila dia apabila ada sesuatu amanah yang ditimpakan ke atasnya ataupun yang dia perlu buat bayaran hutang dan sebagainya, dia tidak akan buat alasan. Dia tidak akan buat alasan. Tanggungjawab diberikan ke atas dia. Dia tidak akan buat alasan. Oh, saya macam ni. Tak sakit perut tapi bagi tahu sakit perut. Kan? Tak sakit, tak pening kepala tapi bagi tahu pening kepala. Sebab apa? Sebab nak mengelak. Itu tak boleh. Kan? Wa idza kana lahum lam yu'assiru. Dan apabila ada tanggungjawab orang ke atas dia. Contohnya ada orang berhutang dengan dia ataupun orang ada tanggungjawab apa-apa untuk dia ke atas dia, maka dia tidak menyusahkan orang. Awak kena bayar segera hutang, kalau tidak saya pancung awak, contohnya. Okey, itu beberapa prinsip yang kita kena pegang dalam perniagaan kita, apa perniagaan sekalipun, terutamanya dalam forever, sebab nama forever ini kita kena jaga. Forever till jannah. Selama-lamanya hingga ke syurga Allah Ta'ala. Kita tak nak kita forever kat dunia. Mana ada forever kat dunia? Kat dunia ni sekejap je. Tapi kita nak bisnes forever till jannah. InsyaAllah. Okey, sekian daripada saya. Doakan saya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala usaha dah bagi. InsyaAllah insentif terutama nak cuba usahakan F2D ni, insyaAllah. Mohon doa daripada semua. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua jutawan yang beriman. InsyaAllah. Yes, thank you. Wah. Yes, betul. I ada nampak Ustaz sudah lama. Betul, banyak kali cuba tapi I tak dapat. Tapi hari ini memang best lah. Kita semua belajar apa? Belajar pantun, belajar hadis lagi. Wah, memang best pagi ini. Thank you Ustaz punya sharing. So next kita nak jemput Rauf. Okay, ada tak Rauf? Okay. Yes. Ada Sifu. Okay, mai. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Morning. Pagi Sifu. Yes. Morning. Alhamdulillah. Saya ucapkan 3 kesyukuran pada pagi ini Sifu. Pertama sekali saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan yang baik. Dan yang kedua kesyukuran saya ialah Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat. Bulan Mac ni tercapai manager Sifu. Wah. Dan yang ketiga alhamdulillah kesyukuran saya dapat sharing pada pagi ini. Sifu bagi peluang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Sifu. Apa yang saya dapat sebelum ni alhamdulillah, walaupun kami sebelum ni jadi CCTV tapi dalam CCTV tu kami rakamlah daripada nasihat-nasihat Sifu dan juga upline kita alhamdulillah. Apa yang selalu Sifu beritahu dengan kita orang, bila kita tak bergerak dalam usaha dan forever seperti mana kita bangkai, tidak ada ruh. Jadi itu yang terfikir bila saya tidak bergerak, tidak usaha dalam forever ni, kita jadi bangkai seperti tidak ada ruh, tak bermaya. Jadi bila mana saya rasa down, bila saya terfikir nasihat Sifu ni, jadi seolah-olah saya ni macam bangkai, tidak ada ruh. Jadi itu yang boleh bagi semangat dengan saya. Dan yang kedua ialah saya dapat pengalaman daripada jutawan Yusrida. Dia cakap orang semua nak berjaya tapi usaha dan kesediaan tidak ada. Jadi saya sebenarnya nak berjaya Datuk, sebab itulah saya usaha dan buat persediaan untuk berjaya. Dan yang ketiga
dapat pengalaman daripada Maulana Jam-Jam. Saya dipahamkan bahwa bila kita masuk dalam Forever ni kita kena bina tim kita. Bantu tim dan pahamkan tim kita. Jadi kami cuba usaha selama ni bantu tim kami dan pahamkan tim, dan juga kita selalu dibagi nasihat dan dijumpa oleh manager Aidarus kita dan juga Supian dan juga yang lain dah. Alhamdulillah. Jadi rasa-rasa alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak, dan doakan kami Datuk. Kami punya matlamat lagi ni, insyaAllah kami mau fight lagi F2D, insyaAllah Datuk. Okay, thank you. Wah, thank you for your sharing. Hari ini kita menyambut first timer. Yes, ucapkan tahniah because you sudah transform dari CCTV jadi boleh share, dan kita ucapkan tahniah kepada Rauf kerana mencapai manager, dan semua di sini 300 orang kita doa bagi Rauf boleh capai F2D. Yes. Okay, thank you. Yes, next kita nak jemput Koksun. Yes, Koksun. Koksun ada tak? Koksun? Ada. Okay. Ada. Okay. Buka pesan. Okay, selamat pagi semua. Pagi. Okay, so hari ini saya nak cakap sangat bersyukur lah sebab saya rasa sangat bersyukur sebab saya ada Sifu yang begitu baik, okay, dan selalu bagi kita bimbingan yang sangat bagus, dan saya rasa bersyukur sebab hari itu saya dapat sedikit tips daripada Sifu. Okay, hari itu setelah saya menjumpa Sifu, dan Sifu sudah share banyak tips yang memang dapat tolonglah sebenarnya, yang mana dan saya setelah Sifu share itu tips kepada I, dan saya pun dapat nampak mana saya punya kelemahan dan mana benda yang saya perlu baikikan saya punya kelemahan. Dan saya rasa sangat excited sebab apa? Sebab saya penuh dengan harapan itu ada itu hope harapan yang sangat tinggi, dan memang macam tak tunggu nak nampak satu Koksun yang lagi bagus, satu Koksun yang lagi baru, Koksun yang lagi baru. So saya saya memang tak sabarlah nak tunggu nampak saya punya perubahan akan datang dalam future ni. Okay, sebab apa? Sebab macam kita sebelum kita jadi itu apa? Jadi itu butterfly itu panggil apa dah? Rama. Rama tak ada pakai term ni. Rama sebelum kita jadi rama kita adalah itu apa? Macam itu panggil apa? Tiana itu ulat. Sebelum jadi you sangat cantik kan, kita mesti ada proses tu. So saya pun memang tak sabar nak nampak Koksun jadi satu rama yang lagi bagus. Okay, so saya berdoa okay, kepada semua orang juga boleh jadi satu rama yang lagi bagus, dapat satu sendiri yang lagi bagus. Okay, kalau ada apa saja masalah boleh jumpa dengan upline supaya upline boleh nampak mana yang kita perlu baiki supaya jadi satu rama yang lagi bagus. Okay, so terima kasih semua. Thank you. Okay, thank you. Ya, kita semua di sini doa because Koksun dia tengah fight F2D. Okay, kita doakan dia sudah dua bulan bertahan di 100 cc. So bulan ini dia nak pergi 150 cc gear 4. So kita semua doa bagi Koksun boleh capai dia punya F2D bulan ini. Okay, so next kita nak jemput Nenek Kebayan Forever. Ya, siapa nenek ini? Baik, Nenek Kebayan Forever. Yes.
Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh. Okey, alhamdulillah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Jadi siapa tahu ni pantun ni daripada movie. Ni kalau orang Melayu ni mungkin ramai yang mungkin ingat dia orang lama sebab saya pun orang lama. Jadi bagi saya ni mukadimah. Bagi saya dekat Zoom meeting ni kita memang mengintai antara sesama kita, antara nampak sebab saya bermula kali kedua dekat Forever ni waktu kita zaman Zoom meeting. Jadi tak sempat nak berjumpa. Okey, Assalamualaikum. Belum sempat bagi salam. Pagi semua. Sebenarnya jantung macam nak meletup ya. Lama sangat nak tunggu giliran. Nak tunggu Datuk panggil saya bila. Sebelum saya nak cakap lebih panjang, terima kasih kepada Datuk Sifu, Datuk Ismengkong, pengasas BO International yang sangat hebat. Wah, rasanya macam banyak sangat benda nak cakap. Banyak dalam kepala tapi saya kena susun satu-satu. First time saya cakap dulu bila saya dijemput, saya cakap sikit je. Tu first time saya cakap masa awal bulan 1 hari tu. Saya just hi sebab masa tu saya tak nampak apa-apa lagi. Kemudian tu kali kedua pun sebab upline saya suruh bercakap juga. Masa tu saya cuba bercakap juga tapi tak muncul macam ni sebab saya ada janji pada diri saya. Ni sekarang ni kali ketiga. Ini janji saya sebab saya mengimpikan VIP ni terlalu lama. Kalau orang yang memang saya rasa tak ada orang dah yang kenal saya sekarang sebab saya bermula pada tahun 1996. Setahun lebih awal daripada Datuk. Jadi kan waktu tu tak ada lagi yang BOI yang hebat dan semua ni. Jadi orang yang macam saya yang tak pandai berniaga ni masa tu ada sebab-sebab yang menyebabkan saya. Tapi saya dapat bergerak juga sebab masa tu bila ada orang yang mengenalkan saya produk ni, saya terus masuk ahli, saya terus ikut tim saya tu yang dah tak ada dah sekarang, saya tak nampak seorang pun. Upline saya pun dah meninggal juga masa tu. Saya syarat mengandung masa tu tau. Jadi masa syarat mengandung pun saya ikut tim saya hari pertama pun saya dah jual Forever Bright tu, Forever Bright buat gigi gitu tu. Masa tu harga RM21. Saya dapat RM14.70 kali 3. Maknanya saya boleh buat kerja. Jadi saya rasa seronoknya kan masa tu. Jadi adalah banyak lagi cerita-cerita yang mungkin akan datang saya akan cerita lagi. Saya hari ini nak cerita sikit-sikit je. 3 kesyukuran pun saya belum cakap lagi. Sebenarnya saya masuk kali kedua pada 18 hari bulan 1 tahun ni. Hati saya tergerak. Saya nak pergi ke center sebab anak saya nombor 5 dia sakit. Saya dah tahu dah produk ni kan dah 25 tahun lepas. Saya tahu. Tapi saya stop bila saya berpindah dari Kuantan, saya tak duduk Kuantan dah. Jadi bila dah upline kita dah tak ada, kemudian manager kita pun dah tak ada, masing-masing. Sebab masa tu jarak umur dah jauh, kita tak tahu dia masih ada ke tak. Kemudian tu masa tu Kak Nani, dia yang paling hebat masa tu. Orang cakap dia lah yang the best, pencapaian tertinggi pada tu, tahun 96 tu. Jadi dengan dia lah saya belajar sedikit sebanyak. Itu pun apa yang kita sempat sebab yang lain-lain orang bekerja. Jadi saya tak banyak sebab saya ni bukan orang yang dari MLM. Itulah cerita dia. Kalau kita tak reti MLM, kita tak reti nak bergaul dengan orang, kemudian masa tu ada halangan sebab saya tidak digunakan keluar. Jadi itu yang jadi stop tahu dekat situ. Tapi semangat tu memang ada dalam diri sebab saya dah tahu 15 produk dan saya dah gunakan masa saya berpantang anak kedua. Kan anak kedua saya tu dah ijazah engineering dah. Jadi kesan daripada situlah yang sampai sekarang kita nampak kalau kita jaga pemakanan yang baik-baik, 25 tahun selepasnya kita nampak kesan tu. Okey. Jadi untuk tak nak ambil masa banyak orang lain walaupun saya dah tulis banyak dalam ni, saya bagi tahu 3 kesyukuran dulu ya Sifu. Okey. Kesyukuran pertama, alhamdulillah dapat bernafas pagi ni. Bila start saya Forever kali kedua ni pada 18 bulan 1 hari tu, saya tukar saya punya jadual. Saya set balik hidup saya. Sebenarnya saya memang ada tugas yang lain. Saya sebagai perfumer. Jadi saya mengambil masa ya. Saya susun macam mana. Jadi first yang saya susun pagi antara pukul 7 hingga pukul 8 saya akan pergi jogging. Sebab saya duduk dekat Berserah, siapa orang-orang Forever kalau nampak pagi nenek kebayan ya, saya lah tu sebenarnya, nenek kebayan lah tu pagi saya jogging atau berjalan laju, itu saya lah. Kemudian tu itu alhamdulillah yang pertama
Yalah, maknanya kita dah sihat, alhamdulillah, dah berumur 50 tahun, kita sihat, kita gembira, kita dapat buat benda yang lebih baik dan benda yang baru, dan juga berjumpa rakan-rakan Forever yang baru dekat sini yang sangat wow. Kemudian yang kedua, kemudian tu saya dah beritahu tadi keahlian kali kedua pada 18.1 saya mencapai VIP pada 19.3 baru ni. Sangat bersyukur sebab ini adalah misi saya sendiri. Saya memang berjanji walaupun saya punya upline tak nak dia kata share je lah, share je apa saja share. Saya bertahan dulu sebab saya nak VIP dulu. Sebab saya tunggu lama, ya. Dulu kita tak ada peluang, ialah rezeki Allah yang tentukan. Bila saya dah berpindah, saya langsung tak boleh nak buat balik sebab kita sibuk membesarkan anak-anak. Ada 6 orang sekarang, teenager semua. Jadinya sebenarnya saya tak cepat untuk VIP kali kedua ni sebab apa tahu? Bila saya dah tahu sedikit sebanyak daripada dulu tentang Forever ni, saya plan untuk belajar daripada bawah. Bila saya dah tengok macam mana Sifu punya BO International 933, Masya Allah ya, kalau orang kita cakap Masya Allah tu memang sangat benda yang sangat hebat, sangat besar. Sebab saya masuk tu walk in. Masa-masa tu saya tak niat apa-apa, saya niat nak beli untuk anak saya ya. Untuk anak saya masa tu doktor sahkan dia ada, anak nombor 5 sahkan dia ada anemia. Dia dah tak duduk dengan saya, tapi tanggungjawab kita sebagai ibu, saya single mother. Dan anak saya start PKP, dia tak duduk dengan saya dah. Tapi saya tahu dia sakit, saya terus walk in masa tu juga. Saya terus capai beg saya pergi dekat center, saya beli apa yang perlu untuk dia masa tu. Kemudian bila saya dapat tahu saya ada upline, HQ yang anugerahkan saya upline ya. Saya masa tu ada, saya tengah sibuk orang masa tu nak masuk, ada orang sebelah saya, orang tu dia akan tahu siapa ya, ada kalau dia ada hari ni. Dia tahu masa tu kan saya tengah sibuk orang, dia nak saya masuk bawah dia. Yang saya angkat tangan dulu, saya kata stop dulu. Sebab masa tu saya belum ada niat lagi, saya belum fikir untuk buat bisnes, saya fikir anak dulu. Sebab saya memang jenis orang yang bila dulu kita betul-betul kita jaga anak pada awal, kita jaga pemakanan dia, pembasaran dia, saya dah tak fikir benda lain sebab saya dah ada job kan. Jadi saya terpulang, saya terpulang pada HQ ni nak bagi saya sesiapa upline saya kan. Jadi bagi saya itu anugerah yang dirancang sebab saya tak cari kan sesiapa kan. Kemudian bila saya dihubungi oleh siapa yang menjadi upline saya, Kak Hasnia atau Kak Iyah ataupun saya panggil Umi, dia bahasakan dia Umi, dia panggil saya Anis dan Pok I ya. Masa tu kita masih lagi berkenalan dan memang rasa satu benda yang pelik lah ya sebab sangat beza. Kiranya saya ni dah mengalami 3 fasa pelan pemasaran. Maknanya nak ketiga lah kan, betul tak Sifu? Sebab yang pertama masa saya dulu 30% kalau kita masuk ahli. Ada tempoh masa dia untuk kita VIP. Saya sebenarnya kalau kira VIP tu memang VIP lama dah. Sebab saya produk tu sudah banyak. Tapi sebab saya tidak dibenarkan keluar, jadi saya tak dapat nak buat bisnes tu. Saya beli daripada manager saya, daripada sideline kan. Jadi kita yang penting produk dulu. Tu cerita saya yang mungkin beza daripada orang. Kemudian tu itulah sebab bila banyak sangat dalam kepala saya nak cerita satu-satu tu kena susun ya. Jadi bila saya baru tahu siapa upline saya, kita tak sempat jumpa juga. Sebab last time dia datang ke Kuantan pun Sifu dah ambil dulu dah saya punya upline tu. Saya nak jumpa dia kata tak sempat, Sifu nak jumpa Kak Yah dengan Pok Yi kan. Tak sempat jumpa jugalah. Tapi ada kenangan-kenangan dia bagi dekat saya sebab saya tak tahu apa-apa. Saya tanya dia tentang buku ni, dia tinggalkan buku ni. Sebab buku ni penting kan, Smile ni kan. Bila selalu masuk dalam Zoom, banyak orang cerita tentang buku Smile. Jadi bila saya bertanya, okey ni ada buku Smile yang Umi tinggalkan dekat center. Jadi kita ambil peluang lah kan. Nampak macam mana walaupun tak kenal, tapi kalau rezeki dekat situ kan, dapat juga. Jadi saya ni jenis orang yang kalau dah kita nak sangat benda tu dari dulu kan, tapi dulu tak sempat orang nak guide kita dan bukan takdir masa tu. Itulah jadi bila kita dah buat sekarang tu, sampai saya pernah satu masa tak tidur, saya tengok Sifu punya YouTube, Sean, ramai lagi sebenarnya. Rawani, saya sempat chat dengan dia sebab masa tu kita tak kenal sesiapa. Tapi kita berkumpul dengan sesiapa saja untuk kita nak cepat dapat ilmu tu kan. Walaupun Sifu kata kena belajar 14 hari, betul tak? Tapi saya tak sempat, saya slow. Saya memang, kalau dah daripada dulu, memang kura-kura lah saya ni. Tapi, absorb, dapat, kenal.
dan cuba hadir sebaik mungkin Zoom meeting kan, tak kira bila-bila. Saya berterima kasih sangat dengan upline saya tu sebab sentiasa memberitahu saya maklumat terkini sampai saya dapat faham, dan juga kenapa saya tak simpan stok sebab saya mencabar diri, saya nak belajar. Sebab kita tak pandai MLM kan, jadi belajarlah. Jadi itu saya berharap kepada orang yang baru yang tak ada modal, yang tak ada langsung dia punya kebolehan tentang MLM yang orang benci sangat tu, sebab MLM terlalu banyak dekat 1000 dekat Malaysia, betul tak? Jadi kan saya ajar orang yang bukan pandai sangat, tapi maknanya apa yang saya belajar sekarang untuk saya ajar orang yang zero tentang MLM, orang yang tak ada modal. Jadi kita ada experience tu, walaupun kita sepatutnya boleh simpan untuk dapat VIP tu boleh beli je terus patut dua sisi kan. Tapi saya dah beritahu dekat upline saya nak mencabar diri saya sebab saya nak belajar. Sebab upline saya jauh. Jadi bila saya belajar satu persatu, so saya ada cerita lah. Nak menceritakan pada orang, jadi bila kita dah lalui kan. Jadi kita ada cerita, satu persatu cerita apa yang orang tanya, apa orang tak faham. Jadi setakat yang saya tahu macam tu, memang apa ni lah. Bagi saya pengalaman adalah sesuatu yang paling penting, sebab kalau kita just ambil macam apa yang ada dalam YouTube, apa yang ada orang share, ambil tu tak cukup sebab tak ada dalam hati, tak ada feel daripada dalam hati kan. Okey, tadi saya ada bagi tahu tak tentang yang alhamdulillah yang ketiga tu. Alhamdulillah yang 3, hari ni birthday mak saya. Mak saya pun umur 75 yang sihat walafiat. Awal pagi, pukul 5 saya dah hantar mesej dah. Mak kita, itulah doa keramat mak dia selagi dia hidup. Dia pernah sakit teruk 3 tahun lepas. Bedridden, saya ingat kita takut mak kita tak panjang umur. Tapi bila kita jaga baik-baik, walaupun saya masa tu memang saya tak ada dalam forever, tapi amalan makanan sihat dan cara hidup sihat daripada dulu, 25 tahun dulu sampai sekarang, sebab saya tanam pokok aloe vera. Jadi saya memang cinta sangat aloe vera tu kan. Jadi dari situ kita amalkan cara hidup sihat. Mak saya sihat, dia bangkit semula, sekarang boleh merempit balik. Kalau orang tahu merempit tu naik motor kan. Jadi dia sihat. Dia pun happy sangat. Jadi saya minta setiap hari kat mak saya tu, doakan saya supaya saya berjaya di peringkat yang paling tinggi. Saya tak nak cakap dulu dekat sini apa saya punya big why, sebab ada 5 big why besar saya tu. Akan datang saya akan cakap. Tapi memang kali ni dekat Forever bukan benda main-main. Walaupun saya baru 2 sisi, tapi cerita saya bila saya keluar, saya cerita dengan orang ni sampai anak saya naik Grab. Kadang-kadang dia malas nak drive, dia naik Grab. Orang dalam kereta tu, driver tu dia cakap, oh mak awak yang buat Forever ya. Walaupun saya belum naik tinggi mana, tapi orang dah tahu macam tu, saya rasa itu adalah satu benda yang terbaik kan. Jadi macam orang sebenarnya macam kat Kuantan, bila BOI ni meletup kat Kuantan, tentulah ramai kan. Ramai orang dah tahu kan Forever. Tapi tak kisah tu bagus. Sebab bagi saya, bila saya dah muncul kali kedua ni, macam dulu saya berpindah, saya divorce ya. Yalah, kita tak tahulah kita punya apa yang Allah rancang. Saya berpindah, kemudian masa saya dah divorce tu, saya baby si kecil lagi baru bersalin. Saya berfikir ke mana arah tuju saya. Masa tu saya buat solat istikharah. Sebab orang Islam kalau kita ada pilihan, kita buat istikharah untuk kita dapat petunjuk ataupun mimpi ataupun orang bagi kita nasihat gerak hati yang kuat kan, kita nak pergi ke mana. Masa tu saya dapat petunjuk kuat untuk datang Kuantan balik. Beberapa tahun yang lepas. Tapi saya tak tahu apa Allah nak tunjuk kat saya tau. Sebab saya rasa dah tahu dah saya buat sesuatu, tapi saya tak tahu apa dia. Tapi bila saya dah VIP, saya dapat rasa, wah, memang ni lah. Ni bagi orang Islam, jangan tinggal sembahyang istikharah untuk buat pilihan. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah pun, yang hebat macam tu pun, dia nak buat keputusan, dia buat istikharah untuk mendapat apa yang terbaik. Jadi kita juga minta doa supaya didatangkan orang yang baik-baik untuk kita, dijauhkan orang yang buruk-buruk. Sebab bila kita buat bisnes, macam-macam orang kita akan jumpa, betul tak? Macam saya, bila saya ni dah direct, sebab apa, bila kita dah lama ataupun Forever ni dah lama, dah masuk tahun ke-43, orang ramai dah tahu. Itu satu hal. Jadi ada yang macam setakat pengguna saja macam tu kan. Jadi bila dia pengguna, dia tak masuk ahli, maksudnya dia tak faham betul-betul Forever ni. Betul tak? Kalau dia faham, mesti dia masuk ahli, mesti dia nak masuk ahli. Jadi sebab sebelum tu dia mungkin ada orang cakap begini-begini yang tak bagus ke apa-apa kan. Jadi bila kita dah rasakan macam
tak apa, yang dah tahu tu tak apa. Kita akan terangkan slow-slow. Yang tu memang kerja keras sikit lah. Kita kena bagi orang faham. Kalau macam bersabar juga walaupun dalam hati rasa macam wah, macam tak boleh ke, macam seorang ni dia kata ya, kemudian tidak. Tu apa yang Sifu cakap, itu masalah attitude. So buang cepat-cepat. Kalau kalau kita rasa kita dah beritahu dia benda yang terbaik kan, sebab ilham tu Allah yang bagi. Apa yang ada dalam akal kita Allah yang bagi kan. Sebab kita ni tak ada apa-apa. Bila kita belajar macam Sifu ni very grateful lah sebab Sifu ada idea untuk wujudkan BOI tu sampai dijemput ke 20 negara sana. Sangat bersyukurlah Sifu. Jadi akan datang saya akan share apa-apa lagi. Buat masa sekarang ni saya rasa cukup tu dulu sebab saya rasa macam memang jantung saya memang masih nak meletup lagi. Sebab apa yang saya nak saya dapat bercakap. Sebenarnya bila sebelum ni saya angkat je tangan memang saya dapat bercakap. Jadi saya kena ikut apa yang saya nak. Bila saya nak bercakap baru betul-betul saya letakkan kat situ raise hand baru saya bercakap. Sebab memang saya nak bercakap masa saya sudah bersedia. Kemudian untuk mengakhiri sebab saya rasa ada lagi yang belum bercakap. Saya akan bercakap lain kali, insyaAllah. Kita akan share apa-apa yang saya dapat, apa-apa yang lepas-lepas tu. Sebab ilmu daripada dulu sampai sekarang, ilmu tetap sama kalau kita berniaga. Sifat orang, sikap orang. Sebab apa yang berlaku kat yang zaman dulu tu, ada cerita dia. Ada orang-orang ni macam ni, apa cara pelajaran dia, apa pengajaran dia. Sebab dulu ada keburukan dia, kenapa tidak sebaik sekarang? Sebab apa yang dicipta sekarang, BOI International tu, melenyapkan apa yang tak baik yang lepas-lepas yang tahun dulu. Itulah ada juga mesti ada sedikit tekilan kenapa saya tak pernah jumpa Sifu sendiri ke kan, Sifu ajar saya sendiri ke. Sebab plan ni sangat baik. Orang yang tak cerdik macam saya dalam MM pun saya tengok wah ni boleh buat ni. Saya tengok baru 15, lepas tu 35. Kemudian last kali 48. Lepas tu tak payah nak pairing binary. Padahal dulu saya tak ada langsung apa pairing apa binary tu. Tapi tak ada dalam sistem yang tak menyakitkan hati, yang tak apa. Sebenarnya saya pernah berkawan dengan Raja Binary Malaysia. Jadi dia memang terror sangat binary. Tapi tengok bila saya dah bercakap saya susah nak stop ya. Saya share ya, orang Raja Binary kat Malaysia dia buat million. Tapi kita tengok macam bila Sifu kata binary tu tak bagus kan. Memang betul. 2 tahun, 3 tahun bisnes dia hilang. Pairing pun susahnya nak kita selaraskan serentak kiri kanan, betul tak? Bila saya tengok sistem ni, insya-Allah mesti boleh buat. Mesti boleh buat. Orang lain pun mesti boleh buat. Jadi orang saya, bawah saya, walaupun dia orang dah janji nak masuk ahli yang saya, memang mesti kita tak sabar orang nak masuk ahli bawah kita. Tapi okey, bagi tarikh apa semua tu, kita kena bersabar, kena bertenang. Ini Sifu lah ni ajar ni. Sifu kata kena tenang, betul tak? Kita kena tenang nak bercakap dengan orang. Kita kena berhati-hati bersabar. Jadi nakkan ketenangan tu untuk bercakap dan juga masuk dalam hati diorang tanpa mengganggu diorang. Wah, saya rasa macam macam nak cerita lagi sebab ada lagi yang saya tulis. Sebab bila saya sebenarnya bila saya tengok setiap kali Sifu senyum, saya tengok wah Sifu ni apa energi Sifu ni jadi macam ni yang boleh senyum sentiasa kan. Saya tengok sangat bagus dengan semua orang kan. Wah, memang tak pernah jumpa lah. Memang tak pernah jumpa. Jadi kita semua kat sini kena bersyukur sangat-sangat. Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Betul sesama kita sama-sama belajar sebab setiap orang ada pelajaran. Ini saya belajar daripada kawan saya, dia seorang jutawan. Real jutawan dalam bisnes bidang dia lah. Dia kata kita belajar daripada setiap orang sebab daripada setiap orang ada pelajaran dia walaupun baik atau buruk. Sebab baik atau buruk adalah pelajaran kan. Okey. Kalau nak cakap tentang naik kebayan, kenapa naik kebayan? Bagi saya ada impact dia, ada sebab dia. Sebab orang saya cakap saya ni muda je, pada saya memang dah 50 ya. Jadi kita pun tahu orang Melayu kita percaya dengan nenek kebayan sebab apa? Dulu nenek kebayan dia menjadi dampingan raja-raja dulu kan. Dia menyediakan apa yang istana sediakan. Makanan yang baik-baik ke apa semua. Jadi nenek kebayan lah semua kan. Jadi nenek kebayan pun satu lagi dia merupa. Jadi kan orang rasa betul ke ni nenek kebayan, betul ke dia macam tu kan. Jadi nenek kebayan ni bagi saya bila saya terfikir nenek kebayan forever. Sebab orang memang tak percaya saya dah ada cucu kan. Tapi itulah yang saya nak tunjukkan pada ramai orang. Dalam forever
kita jaga pemakanan, kita jaga cara hidup kita, kita berjumpa dengan circle yang betul macam ni, kita nenek pun macam saya ni, memang kita akan sihat. Alhamdulillah, insyaAllah panjang umur sampai anak-anak saya ni, sebab anak-anak saya juga, dia tak anak saya tua ya. Jadi cabaran saya untuk anak-anak. Jaga pemakanan. Think positif. Okay. Masya Allah, ada orang tulis macam-macam tu. Okay, terima kasih. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa. Kalau boleh kita bersambung lagi, akan sambung. Apa yang Allah bagi dekat saya ni, ilham yang Allah datangkan, yang baik daripada Allah belaka, yang buruk daripada saya sendiri. Terima kasih banyak Sifu, sangat bersyukur. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okay. Wah, hari ini sangat bagus penutupan kita Teppanyaki pagi ini adalah sedikit tentang sejarah. Yes, forever. Nampak? Kita bukan saja dekat Filipina. Kalau you orang ada attend yang sistem dia baru ini, Ahad, Jane Patila. Ingat tak? Okay, Jane Patila pun join lebih awal daripada Sifu. Dia pun join sama tahun dengan Nenek Kebayan. Okay, 1996. Dia pun datang semula ke Forever dan hari ini dia sudah eager manager dan tahun ini dia akan buat CBM. So Sifu doa bagi mereka yang pernah join Forever Living, okay, memang darah kamu semua dalam ada aloe vera lah. Okay, you pasti boleh berjaya dekat Forever. Okay, kita semua di sini 300 orang kita doa bagi kita punya Nenek Kebayan, okay, supaya boleh terus maju di Forever dan capai semua impian dia. Okay, so di sini kita akan end our Teppanyaki di sini. Semula Sifu pesan, jangan putus asa, jangan kecewa bagi mereka yang tak sempat share. So kita ada Teppanyaki lagi dan pastikan anda cuba lagi sehingga dia jadi. Okay, so last kita sekali kita nak lakukan slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki hari ini. So are you ready? Ready? Okay, 1, 2, 3. Yes! Thank you semua.